Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita lagi pada pagi ini untuk meneruskan kajian kita terhadap qawaid fiqhiyah berdasarkan kepada kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wal Taqasimul Badi'atun Nafi'ah oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kita telah pun sampai kepada kaedah yang ke-38. Okey. Nah, minta maaf saya satu terlambat, yang kedua tak sempat nak siapkan nota untuk kajian. Yang ke-37 dahulu, idza ikhtalafa al-muta'amilan fi syai'in min muta'allaqatil mu'amalah yurajjahu aqwahuma dalila. Sekiranya berlaku perselisihan di antara dua orang yang berurusan dalam sesuatu perkara yang berkaitan dengan muamalah ataupun urusan transaksi, diambil yang lebih kuat ataupun didahulukan yang lebih kuat, pihak yang lebih kuat dari sudut dalil. Okey, itu yang ke-37 dulu. Okey. Yang ke-38 hari ini, idza 'ada at-tahrimu ila nafsi al-ibadah aw ila syartiha fasadat, wa idza 'ada ila amrin kharijin lam tafsud, wa kadzalika al-mu'awadah. Maksudnya, sekiranya sesuatu pengharaman itu kembali kepada ibadah ataupun kembali kepada ibadat ataupun kepada syarat ibadat, maka fasadat. Okay, perbuatan ibadah itu akan menjadi rosak. Okay. Wa idza 'ada ila amrin kharijin lam tafsud. Akan tetapi sekiranya kembali kepada satu perkara yang luar daripada ibadat itu, ibadat itu tidak akan rosak, tidak terbatal. Okey. Wa kadzalika al-mu'awadah. Begitu juga dengan bentuk apa dia, muawadah ni maksudnya muamalah ataupun urusan transaksi lah, okay, yang mengubahkan satu hak kepada hak milik kepada orang lain. Okey. Dalam kaedah ini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, wa hadha huwa al-furqan bainal ibadat allati tafsudu wallati la tafsudu. Inilah bezanya antara ibadat yang terbatal ataupun rosak dengan ibadat yang tidak terbatal ataupun tidak rosak. Dalam keadaan ibadat tersebut merangkumi, mempunyai sesuatu yang diharamkan. Okey. Jika in'adat tahrim ila dhatiha, sekiranya pengharaman itu berkaitan dengan ibadat itu sendiri ataupun kepada syaratnya, maka ibadat itu akan dikira batal, yang rosak ataupun batal lah. Tetapi sekiranya pengharaman itu adalah terhadap mawdu'iha bil fa innahu ya'udu ala mawdu'iha bil ibtal. Kenapa? Okey. Kenapa ibadat itu menjadi rosak? Kerana pengharaman itu adalah berkaitan dengan apa dia, ibadat itu sendiri. Okey, dia bukan kepada benda lain. Okey. Kemudian bahagian yang kedua, sekiranya pengharaman itu adalah terhadap amrin kharij, okey, terhadap satu perkara yang luar daripada perbuatan ibadat itu, haruma 'alal insan dzalikal fi'l. Perbuatan itu diharamkan kerana ada pengharaman, jadi tetap diharamkan, tetapi ibadat itu tidak batal. Okay, ibadat itu sah. Okay. Yang wujud ialah, maksudnya ibadat itu sah tapi dah buat benda haram, artinya pahala akan berkurangan. Itu yang akan berlaku. Okay, sah tapi pahala berkurangan. Contohnya, okay, contoh, mendengar contoh insya-Allah kita lebih faham kan. Sekiranya seseorang itu dia ambil wuduk dengan air yang diharamkan. Okey. Maksudnya air yang dia rampas, bukan air itu air haram, tapi air itu halal.
Air itu suci dan menyucikan. Tapi air itu dia curi ke ataupun dirampas daripada orang lain. Allah, bismillah. Ya. Dia rampas daripada orang lain. Dalam keadaan ini, itu satu contoh, okey. Yang kedua ialah sembahyang. Dia sembahyang menggunakan thawb yang pakaian yang haram. Okey. Dalam keadaan dia mengetahui pakaian itu adalah haram. Okey. Dalam keadaan dia mengetahui dan dia tidak terlupalah kan bahawa pakaian itu adalah haram, dan air tadi pula bukannya dia tahu air itu air yang tak boleh dia guna, okey, bukan milik dia dan sebagainya. Dalam keadaan ini batulat taharatuhu wa salatuhu. Okey, taharah dia iaitu penyucian dia itu dengan berwuduk adalah terbatal, dan solatnya pun terbatal, tidak sah. Okey. Maknanya kena ulang balik semula. Ya, kena ulang balik semula. Kerana wuduk berkaitan dengan apa? Wuduk tu apa dia? Syarat kan? Syarat sah solat. Okey. Pakaian? Syarat sah solat juga kan? Ya, tutup aurat. Okey. Pakaian yang kita antara perkara yang menjadikan solat itu sah ialah pakaian yang menutup aurat. Okay, berbeza dengan setiap individu lah. Okey, selesai bahagian yang pertama. Kemudian dia sebut kat sini wa in kana al-ma'u mubahan. Maksudnya dia kata walaupun air tu air yang boleh digunakan untuk bersuci, tetapi al-ina, bekas air itu adalah bekas yang dirampas. Okey. Haruma dzalikal fi'l, perbuatan tu haram. Ya, bersuci menggunakan air yang boleh, tetapi bekas itu yang dirampas. Okey. Tetapi sah tak? Jawapan dia sah. Ini cerita lain pula. Okay, yang tadi itu air tu yang dirampas. Mungkin dia guna bekas dia, tapi air tu dirampas. Dia ambil daripada orang lah tanpa izin kan. Okey. Kemudian yang contoh yang kedua kat sini, air itu memang tak ada masalah. Okey, tetapi bekas tu yang dirampas. Faham ya? Cebok tu ataupun gayung tu yang dirampas, air tu air dia digunakan untuk ambil wuduk, sah, tak ada masalah kerana air tak ada hal. Cuma ini adalah satu perbuatan yang haram, mengambil harta orang tanpa hak. Okey. Seterusnya, sekiranya dia solat menggunakan serban yang dibuat daripada sutera, ini untuk lelaki lah. Okey. Ataupun dengan memakai cincin yang dibuat daripada emas. Okey. Perbuatan itu adalah haram, tetapi sah ke tak? Sah ke tak sah? Sah, kerana ini adalah benda yang luar daripada solat. Okey, tak ada kaitan dengan solat tu. Okay, pasal tutup kepala ni, adakah kepala tu aurat? Untuk lelaki lah. Aurat tak aurat kan? Okey. Okey. Jadi kita kena bezakan antara benda yang berkait langsung dengan ibadat ataupun syaratnya. Okey. Satu lagi yang bukan ibadat tu dan bukan syaratnya, benda luar. Okey, ingatlah. Jadi kita bezakan hukum kalau berkaitan dengan ibadat itu sendiri ataupun berkaitan dengan syarat bagi ibadat. Kalau buat benda haram, tak sah. Tapi kalau yang ibadat tu okey, kemudian syaratnya pun tak ada masalah, cuma ada satu benda yang dia pakai, benda yang tidak dibenarkan untuk dia sebagai seorang lelaki. Okey, jadi kat situ dan dia tak ada kaitan dengan ibadat. Okey, dia adalah, maknanya tak ada kaitan dengan ibadat tersebut. Dia tutup kepala pakai songkok yang dibuat dari emas contohnya kan. Okey, mana tahu tiba-tiba ada. Pakai itu tak boleh, haram, tapi solat itu sah. Baik. Contoh lain, orang yang berpuasa. Sekiranya dia makan sesuatu yang membatalkan puasa,
maka batallah puasanya. Okey. Dan sekiranya dia buat sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berpuasa ataupun bagi orang yang tak berpuasa, kan, seperti apa? Al-ghibah, mengumpat. An-namimah, namimah ni apa? Mengadu domba. Mengadu domba. Okey. Jadi sah tak puasa dia? Kenapa? Kerana perbuatan tu haram, tapi dia tidak ada kaitan langsung dengan puasa. Dia tidak membatalkan puasa. Okey, tapi tetap haram. Jadi dengan itu puasanya sah, tapi dia berdosa. Berdosa bukan kerana berdosa puasa, bukan kerana berdosa melanggar sesuatu yang berkait langsung dengan puasa dia, tapi berdosa kerana melakukan sesuatu yang haram. Dan haram ni haram untuk orang yang puasa dan juga haram untuk orang yang tak puasa. Siapa yang mengumpat ni, kan, kalau dia tak berpuasa, dapat dosa ke dapat pahala? Tetap dapat dosa juga. Okay? Tetap haram. Perbuatan haram tersebut adakah mengurangkan pahala puasa? Mengurangkan pahala puasa. Okay? Tapi tak membatalkan puasa. Okay? Contoh dalam muamalat ataupun dalam urusan transaksi, kan, idza ba'a malan yamliku au bighairi ridha. Idza ba'a ma la yamliku, sekiranya dia jual sesuatu yang dia tak miliki. Okey, dia jual orang punya. Okey. Ataupun dia jual sesuatu yang dia tak miliki tanpa redha. Tanpa redha orang yang pemilik, tanpa redha pemilik. Okey. Ataupun dia menjual dia membuat urusan yang berunsur riba ataupun berunsur gharar. Gharar ni boleh kita sebut sebagai ada unsur-unsur penipuan. Okey, dan sebagainya. Maka al-bay' ataupun jual beli itu adalah jual beli yang rosak, terbatal. Okey, kerana perkara yang diharamkan itu adalah berkaitan dengan jual beli itu sendiri dan berkaitan dengan syaratnya. Okey, itu satu bahagian. Bahagian yang kedua, sekiranya talaqa al-jalab, maksudnya dia ini perbuatan orang tengah biasanya, kan. Okey, datang satu kumpulan dari pendalaman, bawa makanan, bawa barang untuk dijual. Jadi orang tengah ni ambil dulu. Dia ambil dan dia jualkan. Dia akan jual ikut harga yang betul. Kalau orang yang datang dari sana, biasanya dia akan jual ikut harga yang dia suka lah. Biasanya akan jadi murah lagi. Betul tak? Okey, jazakallahu khairan. Kalau melalui orang yang mengambil ni, biasanya akan jual ikut harga pasaran. So, mana yang lebih menguntungkan? Mana yang lebih menguntungkan? Ikut orang tengah ke ataupun dia jual terus? Bukan ada jihad sekarang ni, jihad memerangi orang tengah dia, kan? Elok tak tu? Elok ke tak elok? Ada baik buruknya, kan? Mana lebih elok, baiknya, buruknya ataupun baiknya, kan? Cuba jawab sikit. Dia kebaikan lebih kepada pengguna. Kebaikan lebih kepada pengguna. Okey. Keburukan lebih kepada orang tengah sendiri je. Pada orang tengah. Okey. Untuk orang yang bawa yang bawa barang tu, apa dia panggil lah? Orang tengah, pengguna yang bawa barang tu nama supplier, kan? Pengeluar, katalah pengeluar. Untung ke tak untung untuk dia? Sama je, kan? Dia tak ada masalah. Okay. Jadi kat sini sebenarnya jihad tu kena lah, kan? Jihad memerangi orang tengah tu kena. Pasal apa? Kalau ada satu kumpulan yang bawa barang, kemudian dia nak jual, dia akan fikir apa? Dia akan fikir kos dia je. Betul tak? Katalah barang dia ialah letaklah ni apa ni, gelas ni. Okay, barang dia gelas ni, dia buat pun dalam RM2. Okay, dia datang ke KL agaknya berapa ringgit lah, kira punya RM2 juga. Okay, lepas tu dia tambah lagi RM3 juga agaknya. Satu tu untuk apa? Dia adalah kiraan dia, satu tu untuk modal, RM1 lagi untuk guna, RM1 lagi untuk simpanan, contohlah. So dah jadi berapa?
2, 4, 7 kan? RM7. Okey. Sedangkan gelas ni mungkin dia jual dengan harga RM15. Dia boleh jual RM7. Okey. Dan kalau dia dapat jual benda tu terus, siapa yang untung? Siapa untung? Dia pun untung, pengguna pun untung. Pengguna memang untung lah pasal dapat harga yang lebih murah. Untung lah untuk mereka. Dan dia pun, dia tak rugi. Okay, dan orang macam ni, kalau dia nak letak harga 15 pun dia tak apa, tak tergamak kan. Kata, untung dah ni Ustaz kan. Kata abang, saya untung dah ni, cukup dah kan. Kehidupan saya kehidupan yang mudah, tak complicated kan. Air semua guna air sungai, air sungai, air bukit lah, apa semua kan. Tanaman semua fresh kan. Saya tak perlu lebih-lebih ni, cukup-cukup kan. Yang penting Allah berkati kan. Dia ada kisah nak lebih-lebih. Ni boleh jual 20. 7 campur, kalau tolak dengan 20, dia kata, berapa untungnya? Banyak ni kan. Dia tak fikir tu. Dia fikir yang penting benda tu jalan, ada orang beli, saya boleh balik okay. Sampai sebulan lagi saya bawa lagi kan. Siapa untung? Dia untung, masyarakat pun untung. Bila ada orang tengah ni, dia ambil kan. Bila datang je pergi cepat-cepat, dia ambil. Perbuatan tu bukan merupakan perbuatan yang digalakkan, bahkan dilarang. Okey. Kalau macam dalam keadaan orang tengah, biasanya kalau perniagaan tu advertising ke, sebab itu biasanya orang tengah yang mungkin menguruskan, kedua mungkin tak ambil kisah. Jadi orang tengah tu kadang-kadang dia yang akan distribute ke tempat yang lagi luas. Dia sebenarnya, kalau ulama Islam, dia akan distribute tempat yang lebih lagi jauh ke, dia akan buat advertising lagi bagus ke. Betul. So in the end, barang yang penjual tu sendiri akan sebar lagi banyak lah. Sebab kan, dibanding kalau mungkin penjual tu tak elakkan pasal advertising tu, dia mungkin kawasan diri dia. Dia konsep dia senang, jangan sampai memudaratkan. Okay, dia masalahnya sekarang ni, orang yang kadang-kadang orang tengah ni, dia buat satu benda yang akan menyusahkan, memudaratkan masyarakat. Betul tak? Cuba bayangkan kalau dia boleh, masyarakat, cuba bayangkanlah kalau kita boleh beli benda ni. Benda ni tak kisah sangat, dia sebenarnya minuman lah kan. Dia satu minuman, kita boleh beli dengan harga RM1, dengan kita terpaksa beli dengan harga RM5. Untuk kita, untuk masyarakat secara umumnya, tak susah ke? Padahal dia RM1 je, sepatutnya dia dapat RM1. Okay. Tapi kalau contohnya dekat airport kan, dia letak RM5, tak apalah pasal sewa dia mahal. Kalau sewa dia mahal, lepas tu dia nak jual RM1 juga, sama dengan luar, tak pernah sabarlah. Betul? Okay. So itu semua adalah kos-kos lah kan. Sekarang ni orang yang jual tanpa aircon, tanpa apa semua, tanpa tapak je pun jual, katalah dia, saya tak tahu apa, tapi kalau satu tapak tu berapa ringgit kat pasar malam? RM10 ada RM5. Katalah letak yang paling banyak RM10. Okay? Takkan dia nak jual RM5 macam kat airport tu kan? Dia nak jual air ala Fonte ni RM5. Pasal apa kat airport RM5? Kata, kita cakap kat abang, airport tu lain. Airport tu dia punya sewanya pun dah beribu-ribu dah untuk sebulan tu. Kadang-kadang kita dengar tu pun kita telan idea lah, betul tak? KLCC kan, satu lot kedai tu berapa? Ada dengar cerita tak? Saya dengar tapi lupa. Berapa ratus sewa dia? Bukan ratus, ribu kan, bahkan mungkin puluh ribu satu lot kedai tu kan. Saya tak ingat berapa, mungkin 15,000 ke 20,000 ke lot kedai tu, satu kedai sewa dia. Cuba bayangkan, takkan dia nak jual benda sama harga dengan yang kita yang jual apa, dapat tapak RM10 kan. Tak boleh, dia tak boleh sama kan. Itu benda yang munasabah orang tahu kan. Tapi sebaliknya tadilah kan, disebabkan dekat KLCC jual RM5, saya nak jual RM5, tak boleh. Okay? Jadi secara umumnya, kalau ada tempat yang munasabah dijual dengan harga mahal, tak apalah. Tapi kalau masalahnya ialah yang sebaliknya, tempat yang sepatutnya jual murah, dapat murah, tapi kita disebabkan ada orang yang jadi orang tengah yang mengaut keuntungan yang lebih sangat ni, menyebabkan akhirnya pihak end user ke dia panggil, ataupun pengguna kan, mereka yang mendapat mudarat.
Sebab tu sebenarnya benda ni mudah je. Kalau dalam konsep Islam, benda tu dilarang. Okay. Advertising apa semua, kalau munasabah tak apa, tak ada masalah. Okay. Bahkan ada orang, contohlah kan, kalau kita beli satu benda, saya dengar dua benda lah kan. Satu, kurma yang datang dari Algeria, Morocco, Tunisia dan sebagainya kan. Deglet Nur tu kan, Deglet Nur. Okay. Yang tu memang mahal. Kalau kena yang mahal, memang mahal betul. Okay. Dan ada kawan cerita, saya tak pernah tengok lah, cerita dia bawa satu tandan kurma tu kan, dia macam menitik dia punya manisan dia tu kan, dia wrap kan, dia balut kan, menitik. Jadi orang nak beli benda tu, ada orang beli mahal lah. Saya tak ingat berapa kawan tu sebut, 1,000 ke 2,000 ke kan, satu tandan tu kan. Dan kawan tu kata, mak, banyak sangat. Dia kurangkan lagi harga. Pasal apa? Pasal pada dia tak ada masalah. Betul tak? Dia jual 1,000 pun dah banyak dah ni. Aku kalau jual 500 pun dah untung dah. Lagilah jual 1,000. Tapi kawan yang nak beli tu, disebabkan di pasaran sana mahal, dia sanggup 2,000 pun tak apa. Pasal kat pasaran 3,000 contohlah kan. Takkan kita tak nak kan? Okay? Jadi begitulah lebih kurang. Kalau benda tu dapat diatasi, sebenarnya kehidupan ni banyak yang mudah sebenarnya, ataupun banyak yang dapat praktikkan elemen rahmat sebenarnya kan. Dalam perniagaan kita nak benda tu orang semua dapat kan. Dan bila orang makin beli pun sebenarnya kita makin untung sebenarnya kan, makin banyak orang beli. Okay? So ada dua cara dalam perniagaan ni. Satu, kita jual mahal, sekali jual tu dah untung lah. Satu ni dapat jual pun okey lah kan. Dengan satu lagi, kita satu ni untung juga tapi sikit. Untung sikit berterusan. Mana yang lebih baik? Pada orang satu pandangan mungkin yang penting kena untung. Okay? Dan kalau tak untung, kita hapuskan benda ni. Itu satu pemikiran kan. Kalau ada kambing kalau kambing ada ramai lah kambing. Boleh tak ramai sebenarnya kan? Banyak kambing kan? Sebenarnya salah tu. Ramai sebenarnya boleh untuk binatang pun, pasal dia meriah. Ramai itu adalah keramaian, kemeriahan. Dan banyak tu sebenarnya boleh je untuk orang kan, orang dan juga kambing boleh je, tak ada masalah. Tapi tak apalah, kita sebut banyak lah kan. Okay? Bila bilangan kambing tu banyak, orang tak beli, apa setengah-setengah syarikat yang tidak Islamik lah buat? Apa dia buat? Biasa dengar lah? Tak biasa kan? Dia orang tak bunuh kambing tu. Bunuh semua. Bunuh. Gitu je. 1,000 tu. Pasal kita ni dah melebihi pasaran. Bunuh yang ni. Bila ada demand baru buat balik semula kambing tu. Susu pun sama. Susu, jual susu, orang tak nak. Dah banyak sangat dah susu. Mana-mana susu je semua kan. Apa? Tuang dekat apa? Parit, mana-mana parit, tuang susu tu. Bukankah lebih baik kan, sedekahlah kat orang kan? Tapi konsep tu tak ada pada orang yang perniagaan dia tu bersifat keuntungan semata-mata, tidak bersifat keuntungan akhirat. Betul tak? Sebab tu Osman radhiyallahu anhu, bila dia datang dia punya bahan-bahan dari mana, Syria ataupun dari Syam lah yang pentingnya, dari luar, dia punya delegasi dia sampai bawa barang. Okay? Dan masyarakat memerlukan kira orang tengah lah, ataupun peniaga-peniaga Madinah semua datang jumpa dia. Jual kepada kami. Okay? Berapa harga kamu nak bagi? Harga yang dapat yang ni. Tak, aku dapat lebih lagi. Dia bertambahkan, gandakan. Dia sampai 10 kali ganda, dia pergandakan, aku dapat lebih lagi. Kata tak ada. Di Madinah ni kamilah peniaganya, kamilah orang tengah. Tak ada, mana ada. Mana kamu akan dapat lebih daripada ni? Apa Osman kata? Dia kata, aku dapat lebih daripada Allah. Okay, aku persaksikan kamu semua, ini adalah sedekah untuk orang Islam. Kalau kira apa dia panggil lah, saya tak tahulah, kapitalis ke apa benda ke kan, yang jenis-jenis pemikiran yang melampau dalam dunia ni, mereka dapat 10 kali ganda, dia akan jual yang tu lah kan. Tapi dia fikirkan masyarakat perlu makanan lah apa semua,
Kan, kalau aku bagi pun tak mati pun. Satu. Yang kedua, lagi bertambah baik perniagaan aku. Kan, konsepnya apa dalam Islam? Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafa. Okay, setiap hari ada malaikat-malaikat yang bertebaran atas muka bumi dan mendoakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang memberi ganti, dan berikanlah kepada orang yang menahan hilang, kehilangan, talaf, hilang. Khalaf ni dia ganti. Okey. Jadi begitulah yang dibuat oleh Uthman bin Al-Affan. Itu sepatutnya menjadi ikutan peniaga-peniaga kita. Kan, bila dah sampai tahap untung tu, tiba-tiba ada satu yang perniagaan yang ini barang kita ni dah tak ada orang nak makan dah barang kita ni. Saya nak buat apa? Bagi. Apa bagi free. Ya, itu antara cara dia lah. Baik. Dan sebaik-baik perbuatan adalah it'amut ta'am. Kan, memberi makan, dan juga menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Okey. Jadi dia Syekh Sa'di mengatakan di sini, kalau dia pergi rombongan ataupun delegasi ke apa dia panggil lah, rombongan yang bawa barang perniagaan, dia panggil apa? Delegasi bukan yang bercakap biasanya kan. Tak tahulah. Yang pentingnya kontainer lah kita sebut. Kontainer masuk, kita pergi ambil dulu kan. Sebelum sampai ke pasaran itu satu benda antara benda yang dilarang. Yang kedua, tadlis. Tadlis ni ialah dia letak kat atas yang besar-besar, letak kat bawah tu yang ketat-ketat. Kalau kurma atas, kurma yang tengok pun terliur kan. Okey. Tapi yang bawah tu kalau tengok memang kita tak nak beli. Okey, ini tadlis, dia menyembunyikan sifat sebenar sesuatu perkara. Okey. Ataupun dia menjual sesuatu binajis. Okey, dia jual sesuatu campur dengan najis kot agaknya kan kat sini. Ataupun ma'ib, sesuatu yang ada aib, ada rosak. Okey, yang dia tahu benda tu. Okey, dan dia memang menipu orang yang membeli. Okey. Dengan bahagian kedua ni, okay, perbuatan itu haram tetapi perniagaan itu sah. Perniagaan itu sah. Dan dia bukannya terbatal. Kalau pergi ke jumpa mahkamah pun, mahkamah tak batalkan. Mahkamah hanya memberi amaran ke apa ke terhadap kesilapan, kesalahan itu. Okey. Dan orang yang berurusan dengan dia diberikan hak oleh mahkamah juga, oleh qadi, untuk membuat pilihan. Kan, kalau sampai ke tahap mahkamah lah, ataupun qadi kan. Okey, maknanya qadi kan kata kamu menipu kat sini, kamu menyembunyikan, yang buruk kat bawah, yang atas okey. Balik kalau dia tengok begitu, dia laporkan, okey, ini perbuatan yang salah, tapi akad perniagaan sah. Jadi mahkamah memberikan pilihan kepada pembeli. Pembeli pun fikir balik, tak apalah, okeylah kot. Kan, kurma kecil, kurma besar, kurma juga kan. Tak apalah. Tapi kalau dia kata saya nak pulangkan balik. Okey. So itu kaedah yang ke-38, dibezakan antara pengharaman yang berkaitan dengan sesuatu ibadat ataupun syaratnya, dengan satu lagi pengharaman yang berkaitan dengan urusan luar. Okey. Ada soalan? Kaedah yang ke-39, la yajuzu taqdimul ibadati ala sababil wujub wa yajuzu taqdimuha la yajuzu taqdimul ibadati ala sababil wujub wa yajuzu taqdimuha ba'da wujudis sabab wa ba'da syartil wujubi wa tahaqquqihi. Tidak boleh didahulukan sesuatu ibadat dengan atas sebab wajib. Okey, atas sebab wajib, dan dia bolehkan mendahulukan sesuatu ibadat selepas wujudnya sebab. Selepas wujudnya sebab boleh didahulukan, dan sebelum syartil wujubi wa tahaqquqihi, dan sebelum syarat yang mewajibkan dan tahakkuk ni maksudnya yang kepastian lah, yang memastikan sesuatu perkara. Okey.
Yang ini kaedahnya agak rumit sikit, tapi kita baca. Wa dzalika anna Allah ja'ala lil ibadat awqatan tajibu biwujudiha. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi setiap ibadat itu masa. Allah jadikan setiap ibadat ada masanya. Okey. Yang wajib di waktu itu, di masa itu. Okey, dan benda tu boleh berulang mengikut waktu yang berulang juga. Okey. Seperti sembahyang 5 waktu. Okey, subuh. Boleh tak kita sebelum waktu subuh kita nak sembahyang subuh dah? Boleh ke tak boleh? Tak boleh kan. Tapi bila dah masuk waktunya, maka ya, kita diwajibkan untuk laksanakan solat di dalam waktunya. Ramadan pun sama juga. Punyalah rindu pada Ramadan. Bulan ni pun dah puasa Ramadan. Kan? Rindu sangat ni. Sayang betul Ramadan ni. Pada saya setiap bulan adalah Ramadan. Gitu kan. Boleh buat gitu. Kalau orang kata tak boleh, ni baru Jamadil Awal. Tak boleh. Tak, pada saya Ramadan, semua Ramadan. Kita bukan pada awak, pada agama. Okey. Haji. Haji dia balik pula. Dia kata kalau buat haji, waktu haji jam, ramai sangat orang kan. Kita buat sekarang je lah, tak ada orang. Kan? Kita wukuf sekarang ni senang. Kan? Tak payah kita nak bergaduh-gaduh dengan orang kan. Kita buat sekarang ni alhamdulillah kan. Kita boleh duduk atas Jabal Rahmah lagi. Kita buat berwukuf kat sana kan. Okey. Jadi siapa yang buat perbuatan-perbuatan ini sebelum masuk waktunya tidak sah. Okey. Kemudian wa man halafa jaza lahu an yuqaddima al-kaffarata qabla al-hanth wa la yajuzu taqdimuha qabla al-halif wa kadhalika an-nadhr. Okey. Ini satu benda dia kata sesiapa yang bersumpah, siapa yang bersumpah untuk buat sesuatu ke apa ke kan, dia boleh mendahulukan kafarah sebelum dia boleh mendahulukan kafarah, maksudnya dia boleh buat kafarah sumpah tu sebelum dia langgar sumpah. Okey. Maknanya sekarang ni siapa yang sumpah untuk, contohnya saya bersumpah untuk tidak masuk Taman Tun Dr. Ismail. Kan, apa entah ada punya angin dia, tiba-tiba dia bersumpah gitu kan. Dia tak nak masuk Taman Tun Dr. Ismail. Jadi dia fikir tapi yelah perlu juga pergi kan, ada kelas, ada apa semua, membayarlah kafarah siap-siap. Bayar kafarah siap-siap sebelum langgar. Boleh tak? Boleh. Okey. Satu hal lagi, wala yajuzu taqdimuha qabla al-halif, tapi tak boleh nak bayar kafarah sumpah sebelum bersumpah. Faham tak faham? Kurang sikit pasal apa? Pasal kita tak tahu sumpah-sumpah ni apa dia. Kita sumpah-sumpah kita tahulah kan. Sumpah ni kadang-kadang kita tak faham hukum dia. Hukum sumpah, dzalika kafaratu imanikum idza halaftum. Okey. Allah sebutkan makna itulah kafarah aiman, iaitu sumpah-sumpah kamu idza halaftum, sekiranya kamu bersumpah. Okey, kita cari ayat ni dulu. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-89. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Al-Maidah 89. Catatkan ya, boleh rujuk nanti kat rumah. Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah kamu yang tidak disengajakan. Okey. Mana kita demi Allah kan, tapi kita tak sengaja pun. Okey. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Kan ada orang dia bersumpah memang sungguh-sungguh. Dia bersumpah tu. Maka bayaran dendanya itu namanya kafarah. Kafaratul aiman. Okey. Kafarah untuk sumpah kan, ialah apa dia? Memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu biasa berikan kepada keluarga kamu. Makan yang biasalah kan. Maknanya bukanlah nasi biryani gam tu kan. Nasi biasalah, nasi putih dengan lauk dia. Itulah lebih kurang. Okey. Berapa orang? 10 orang. Itu yang pertama. Bersumpah langgar sumpah. Okey. Berapa?
10 orang bagi makan orang miskin. Kemudian memberi pakaian untuk mereka. Kalau atau maknanya kalau tak boleh nak bagi makan, bagi pakaian. Berapa orang? 10 orang. Atau memerdekakan seorang hamba. Kalau tak boleh yang tu, okey, merdekakan seorang hamba. Okey, tak boleh tu dia banyak sebabnya, mungkin kerana tak ada orang miskin. Okey. Ada masa-masa tak ada orang miskin, ada masa-masa tak ada orang yang lapar, kelaparan. Okey, so carilah hamba. Ada masa-masa hamba pun tak ada, kan? So nak buat apa? Kemudian siapa yang tidak dapat menunaikan denda yang tersebut, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Cari hamba pun nak bebaskan tak ada, puasalah 3 hari. Itulah dia denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah, kan? Jadi kat sini dia kata apa? Ulang balik semula. Siapa yang nak bersumpah, boleh tak? Kita biasanya bersumpah masa bila? Menegakkan kita punya hujah. Nak menegakkan hujah, ataupun nak menguatkan ungkapan kita, demi Allah kita semua akan diazab sekiranya kita tidak melaksanakan solat. Itu tak apalah bersumpah gitu. Betul tak? Lagi apa? Demi Allah apa lagi ya? Demi Allah apa lagi? Contoh-contoh lain? Kalau nak sumpah ni, kita demi Allah umat Islam berada di atas kebenaran. Itu tak apa, itu kenyataan. Apa lagi? Cuba bagi contoh. Kalau seseorang tu dituduh kan, demi Allah saya tak buat benda tu. Okey, sumpah. Jadi boleh tak dia sumpah kerana nak melepaskan diri sahaja? Boleh tak? Dia tahu kalau dia bersumpah, orang lepaskan dia, dia pun bersumpah, sedangkan dia tahu dia salah. Boleh tak? Tak boleh. Di sini kita kena tekankan pada diri kita, pada keluarga kita, masyarakat kita, nak bersumpah kena betul. Kalau bersumpah salah, besar dosanya. Okey, menggunakan nama Allah untuk benda yang salah, besar dosa dia. Biar tak bersumpah pun tak apa. Okey, baik. Kalau dia dah bersumpah kemudian dia langgar, contohnya demi Allah, kan, saya tak akan masuk lagi negeri tu, dia tak suka dengan negeri tu. Negeri mana tak, kan? Johor, saya tak akan masuk Johor. Pasal apa tak tahu, kan? Tanya dia lah, kan. Tiba-tiba dia kata tak boleh, kan, kena pergi, nak kena pergi Singapura, kena lalu Johor. Macam mana lah? Dia dah bersumpah dah. Kalau dia langgar, sumpah dia, apa jadi? Tadi itulah, bagi makan 10 orang miskin, bagi pakaian 10 orang miskin, bebaskan seorang hamba, ataupun puasa 3 hari. Betul? Okey. So dia kata macam mana pun saya kena lalu juga, silap sebut tadi. Tapi masa sebut tu memang bersungguh-sungguh, kan? Tak apalah. Boleh tak dia dahulukan, sebelum dia langgar tu dia dahulukan? Maknanya sebelum dia beri saman, dia bagi siap-siap RM150 kat polis, saya akan langgar. Yang apa ni? Saman ni ambil lah siap-siap. Boleh tak? Kalau dia sudut Islam boleh. Okay? Bukan bayar saman tu, bayar saman sumpah tadi. Okay? Dia bayar siap-siap, tak ada masalah. Okay? Kerana dah ada dah. Okay? Kerana dah wujud dah benda tu. Tetapi boleh tak dia nak bayar, kan? Dia nak bayar kerana sebelum sumpah, sebelum berlakunya perbuatan dia bersumpah, dia nak bayar siap-siap. Dia nak bayar apa? Nak bebaskan seorang hamba. Kenapa? Pasal mungkin nak sumpah esok dan mungkin akan langgar. Itu tak boleh, pasal tak berlaku lagi, sumpah tu belum berlaku lagi. Tapi yang tadi tu dia dah bersumpah dan memang apa dia, berat pada dia akan langgar. Okay? So dia bayar betul-betul, tak bayar, dia dahulukan, tak ada masalah. Okay, bezakan benda tu. Itulah itu maksud huraian Syekh Sa'di terhadap kaedahnya tadi. Tidak boleh mendahulukan sesuatu ibadat ala sababil wujub, atas sebab yang mewajibkan. Okay? Tetapi boleh mendahulukan ibadat itu selepas wujudnya sebab. Okay? Dan sebelum wa qabla syartil wujubi wa tahaqquqihi, dan sebelum syarat yang mewajibkan dan berlakunya syarat itu. Okay? Kalau susah nak faham, tengok pada contoh yang dihuraikan tadi. Okay, kalau nak buat sesuatu sebelum masanya tak boleh. Okay, dan kalau yang berkaitan dengan kafarah dan sebagainya, bila kita dah bersumpah,
risau akan melanggar, kita bayar siap-siap. Jadi langgar tak payah bayar lagi dah kafarah tu, tak apa. Tapi sebelum bersumpah tu nak bayar lah kan. Sebelum naik kereta lah kan. Sebelum naik kereta lagi tak nak pergi mana pun, dah telefon polis, ambil lah ni saya nak bank in berapa, RM150 untuk saman. Kereta pun tak naik lagi kan. Ini dah naik kereta, dah memang dah laju dah. Tak apalah kot itu. Okay, kalau nak bagi faham sikit lah. Okay. Begitu juga dengan nazar. Nazar pun sama juga. Okay, antara hukum nazar ni ialah tak boleh nazar bakhil. Nazar bakhil ni, kita nak sesuatu, kita pun sebut kalau aku dapat yang ni, aku akan buat yang ni. Itu nazar bakhil. Nazar bakhil ni secara umumnya hukum dia makruh. Okay. Tapi kalau buat juga tetap wajib laksanakan. Okay. Contohnya kalau dapat projek ni, saya akan beri sedekah berapa? 1 juta. Projek tu lagi ratus-ratus juta lah kan. Okay. 1 juta sedekah. Jadi ini nazar yang tak bagus. Nazar bakhil nama dia. Okay. Satu lagi nazar ialah satu hari tu dia nak buat baik, tapi dia nak pastikan dia buat. Aku bernazar, okay, dengan nama Allah disebut, aku bernazar dengan nama Allah, tapi aku bernazar untuk memberi sedekah kepada 10 orang yang memerlukan. Tak ada sebab. Kenapa? Tak, nak pastikan je. Itu tak apa, itu bagus. Okay. So nazar jenis ni bagus. Tapi bila dah sebut, dia akan jadi apa? Jadi satu kewajipan untuk laksanakan. Dan lepas tu kalau dia langgar nazar dia, kenalah dia kafarah juga. Dia kafarahkan nazarnya itu. Okay. Apa kafarah nazar lah? Sama. Saya tak ingat apa kafarah untuk nazar, tapi yang pentingnya kena apa, kafarahkan nazar tersebut, okay, dalam bentuk yang sama. Kalau dia dah bernazar dan dia merasakan dia akan langgar nazar dia, dia boleh kafarah. Okay. Tapi kalau sebelum nazar tu dia nak bayar kafarah nazar dia awal-awal lagi, jawapan dia tak boleh, tak dibenarkan. Nanti kita cari dalil yang berkaitan dengan nazar. Okay. Jadi kita dah faham, nazar bakhil tidak digalakkan, makruh. Okay, dapat baru nak buat. Nazar yang bagus ialah tanpa ada tak mensyaratkan dengan Allah. Memang kita nak pastikan kita buat sesuatu amalan tu, kita pun nazar. Okay. Contohnya macam saya sebut tadi lah, malam ni saya nazar nak bantu orang yang ataupun nak ziarah kawan saya yang sakit. Jadi dia kena pergi juga malam tu. Okay. Pasal dia tahu kadang-kadang dia jenis kalau nak pergi, tapi bila tak ada benda yang tekan dia pun jadi tak payah pergi, tak jadi. Macam tu kan. Tak jadi pun tak ada komitmen kan. Bila dia berikan satu komitmen pada diri dia, kalau tak buat kena bayar, barulah dia akan ada komitmen untuk melaksanakan amalan yang baik dan seterusnya. Okey. Kaedah yang ke-40. Yajibu fi'lul ma'mur bihi kullihi fa in qadira ala ba'dihi wa ajiza an baqihi fa ala ma qadira alaihi. Okey. Wajib melaksanakan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan. Okey. Maknanya kalau diperintahkan sesuatu benda, wajib buat semua. Okey. Tapi fa in qadira ala ba'dihi, kalau dia hanya mampu sebahagian dan tak mampu buat sebahagian yang lain, dia buat apa yang dia mampu. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Okey, bertakwalah kamu semua kepada Allah mengikut apa yang kamu mampu. Okey. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Okey. Dalam hadis Bukhari dan Muslim pula disebutkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Sekiranya aku perintahkan kamu untuk buat sesuatu, laksanakanlah perkara itu mengikut kemampuan kamu. Mengikut kemampuan kamu. Okey. Contoh, sembahyang mengikut
sembahyang dengan melaksanakan sebahagian rukun-rukun solat dan syarat-syarat solat. Okay? Bagi orang yang hanya mampu buat tu je, orang yang mampu buat sebahagian rukun solat dan sebahagian syarat solat, dan dia tak mampu buat yang lain, maka dia kena buat ikut apa yang dia mampu. Contohnya berdiri. Berdiri dalam solat adalah rukun, tapi dia tak boleh berdiri, kan? Aksiden ke apa ke, sakit dan sebagainya. So dia kena buat apa? Duduk. Duduk pun tak mampu, kena buat apa? Baring. Okay? Itulah kot. Ada yang baring tak mampu, tak tahulah kan. Tapi yang pentingnya dia buat apa yang dia mampu. Okay. Jadi ini memang satu kaedah yang cukup luas, dan contohnya pun banyak, kan? Siapa yang tak boleh bagi contoh. Siapa yang tak boleh tak boleh apa? Kalau sembahyang tadi jelaskan. Okay, siapa yang tak boleh ambil wuduk? Betul tak? Wuduknya tak boleh ambil pasal apa? Pasal yalah, tangan dia pun sakit, melecur dan sebagainya, kan? Tak boleh kena air. Dia ambil tayamum. Okey. Kalau tak ada tayamum juga, macam mana? Solat tanpa apa? Tanpa wuduk dan tanpa tayamum, pasal dia tak mampu buat dua tu. Okey. Baik. Kaedah yang ke-41. Idza ijtama'at. Yang tu jelas insya-Allah. Ini tak susah sangat kan. Cuma satu benda lah saya nak tekankan di sini. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu, bukan mengikut kemampuan yang paling rendah, tetapi mengikut kemampuan yang paling tinggi. Okay? Ada orang dia faham fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Dia faham apa? Yang paling minimum, kan? Dalam bahasa lain, kalau orang Malaysia ni, kan, Melayu Malaysia khususnya, kalau kita tanya dia nak bagi berapa, kalau kita jawab, bagilah mengikut keikhlasan hati, dia akan bagi berapa? RM1 kan? Betul tak? Okay, sedangkan dia mampu mungkin bagi RM10, RM20, RM30. Tapi bila sebut je keikhlasan hati, maknanya barulah dia tahu bahawa yang ikhlas pada dia RM1 tu, kan? Mengikut keikhlasan, kan? Sebenarnya mengikut yang paling tinggi yang kamu ikhlas, mengikut yang paling tinggi yang kamu mampu. Okay? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah setakat yang kamu mampu. Maknanya yang paling tinggi yang kamu mampu apa dia? Okay? So bukannya dia boleh, katalah dia boleh berdiri, dia boleh berdiri 2 minit, lepas tu kena duduk. Okay, dia bukan kata alang-alang lepas tu kena duduk sekarang. Tak? Dia kata 2 minit tu saya akan berdiri, lepas tu tak mampu baru saya duduk. Beza tak? Kan, beza dengan seorang lagi 2 minit diri, lepas tu kena duduk. So alang-alang dah duduk, nak kena duduk, baik duduk daripada awal. Lain kan? Kan? So itulah kadang-kadang pemikiran kita tu kena ubah sikit, lebih kepada yang positif dan yang lebih optimis lah, bukannya kepada yang negatif ataupun kepada yang rendah. Kaedah yang ke-41. Yang tadi kaedah 39 tu, sumpah yang terlanggar tu kan. Dia apa jenis sumpah yang kita bersuruh buat mesti kena kafarah juga, mesti kena bayar sekian-sekian kan, kos 3 hari berjual makan. Apa jenis sumpah? Sumpah nak buat sesuatu lah. Apa jenis sumpah? Maksudnya apa? Yalah, apa jenis sumpah saja yang kita langgar. Contoh jenis-jenis sumpah ni apa dia? Contohnya sumpah dengan sini Allah ke, bukan itu? Disebut dengan kata demi Allah gitu. Oh, disebut demi Allah, okey. Lepas tu isi dia kata saya tak akan berkawan untuk dengan awak lagi. Maknanya dia bersumpah benda yang maksiat. Betul? Ya. Perlu tak dia kafarah? Jawapan dia ialah orang yang bersumpah benda yang maksiat, sumpah dia memang dia kena langgar. Dia bukan saya dah bersumpah saya kena ikut. Kita tak boleh. Kan, saya bersumpah kan, contohnya
demi Allah saya tak akan pergi masjid. Contohnya kan, saya tak akan solat di masjid. Banyak kau kan. Sembahyang di masjid tu diperintahkan. Boleh tak kita kata saya bersumpah tak nak pergi sembahyang kat masjid? Tak boleh. Jadi sumpah itu dia kena langgar dan dia kena kafarah. Ikut surah Al-Maidah tadi tu. Dia kena kafarah. Okey. Dan rasanya dalam surah dalam ayat tu ialah tengok mana yang kemampuannya dia lah. Okey. Jadi nak bersumpah tu pun, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk buat sesuatu kan, dan dia nampak ada yang lebih baik, apa Nabi buat? Nabi akan langgar dan Nabi akan bayar kafarah dan dia akan buat yang lebih baik. Faham? Okay, contoh tak ada dalam hadis tu kan, saya dalam syarah pun saya tak ingat, tapi kalau kita nak bagi contoh contohnya macam dalam kehidupan lah, kadang-kadang kita bersumpah kan, agaknya mungkin makan tu saya tak nak makan daging kambing, tengok daging kambing lah yang paling bagus kan, tapi dah sumpah lah kan, nak kena pada kau puasa 3 hari, puasalah 3 hari, tak apa lah. Nak kena bagi makan 10 orang, bagi makan dan makan daging kambing tu, pasal itu yang terbaik untuk kita. Okay. Dan kalau sumpah tadi ataupun nazar atau sumpah memang untuk nak buat maksiat, itu memang tak boleh teruskan. Hadisnya ialah hadis Abu Israel kan, bisa dengar kan, Nabi tengok seorang lelaki ni, kenapa dia ni kan berjemur tengah panas ni. So Nabi tanya, para sahabat mengatakan hadza rajulun yuqalu lahu Abu Israel, ni lelaki ni nama dia Abu Israel. Nazara, dia bernazar untuk berpuasa, untuk la yastazil, untuk tidak berteduh. Maknanya dia bernazar untuk berjemur tengah panas. Wala yatakallam, dan tak bercakap. Okey, dan yang ketiga ialah wa an yasum, dan berpuasa. Jadi Nabi arahkan dia untuk apa? Murhu fal yastazil, perintahkan dia supaya berteduh dan bercakap dan teruskan puasa dia. Okay, jadi nazar yang menyalahi agama tidak digalakkan untuk diteruskan. Okay? Nazar yang tak menyalahi barulah kita boleh laksanakan, teruskan. Dalam kaedah tadi, untuk zakat harta boleh digunakan tak? Sebab dia tak cukup haul lagi, tapi dia akan kena bayar. Boleh dibayarkan terus atau? Kalau ikutkan dalil boleh. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'jala ala Ja'far zakata amain ataupun sanatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'jala ni maksudnya mengambil cepat. Okey, mengambil secara cepat zakat Ja'far selama 2 tahun. Okey. Ista'jala tu menunjukkan ambil cepat sebelum waktu. Jadi dianggarkan zakat dia 2 tahun berapa? Kan kita boleh anggarkan lah harta kita kan. Maknanya katakanlah kita ada duit banyak lah kan, harta kita banyak, ada kereta ada berapa? Berbola 10 biji. Rumah setiap rumah ada 2, so ada 5 biji rumah kan, contoh lah kan. Okay. Kereta pula, kereta kita hebat-hebat ni kan, Porsche ni apa benda semua. Okay, jadi kalau orang yang macam ni mesti harta dia banyak kan, kalau tak berlaku muflis lah. Okay. Sekarang ni zakat dia berapa? Zakat dia tahunan tu lebih kurang antara 1 juta hingga 1.100.000. Contohlah antara tu. So dia anggarkan lah untuk 2 tahun. Bila kerajaan perlu, kerajaan boleh ambil kan. Kerajaan beritahu kepada dia, kita perlukan duit, dan antara orang yang ada duit ialah anda, dan kita nak ambil zakat untuk 2 tahun. Ista'jala maknanya ambil cepat. Boleh. Okay. Ada lagi soalan? So usahalah betul-betul supaya kita boleh bagi zakat yang banyak, InsyaAllah kan. Usaha dia sikit-sikit lah, perlahan-lahan kan. Satu masa nanti start lah usaha tu, satu masa nanti boleh bagi zakat kan, InsyaAllah. Baik. Ada seorang ustaz saya dulu masa kat Madinah kan, Dia apa nak kata, kerek sikit lah kan. Tahu kerek kan? Masa orang KL ni kerek sikit, maknanya tak betul sikit. Dia kata, dia datang kelas, dia kata, aku nak kamu semua jadi peniaga. Kita orang tengok jadi businessman. Dia sebut businessman. Ana urid minkum an takunu businessman. Betul ni dia, betul kan? Tengok kawan-kawan kita. Ternyata betul lah, daripada korang semua ni bukan semua jadi ulama pun.
Dia kata, berapa orang ada ni? 40. Satu ulama kira bagus lah, besar hormat kalau satu jadi ulama, kan? Jadi yang lain tu nak buat apa? Dah lah, ilmu tak ada, kan? Baik apa ada duit daripada tak ada duit. Jadi duit dapat banyak, lepas tu dia bagi contoh lah, kan? Contoh-contoh, kan aku pergi kat satu negara ni Afrika, yang seorang tu duit dia banyak, dia boleh sponsor berpuluh-puluh sekolah agama dia boleh sponsor. Okay? Lepas tu aku nak juga kau jadi menteri-menteri, jangan nak jadi ulama je. Kuasa pun kena ada juga, kan? Nak buat polisi dan sebagainya. Pasal itu kita kata lah, teruk betul lah ustaz ni, kan? Tapi akhirnya betul juga, kan? Kan? Daripada ramai itu bukan jadi ulama semua pun. Tak apalah. Kaedah yang ke-41. Sekiranya dua ibadat bertemu dari min jinsin wahid, daripada jenis yang sama, tadakhalat af'aluhuma, maka perbuatannya akan berintegrasi, maknanya bercampuran lah. Waqtafa anhuma bifi'li wahidin, bifi'lin wahid, dan cukuplah, okey, dengan satu perbuatan. Idza kana al-maqsudu wahidan, sekiranya tujuannya sama. Okey, sekiranya tujuannya sama. Okey, tulis dulu yang tu, kemudian kita akan tengok huraiannya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan ini merupakan nikmat Allah dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, bahawa perbuatan yang satu boleh, okey, yaqumu maqama a'mal, satu perbuatan tu dia boleh mengandungi beberapa amalan. Contohnya sekarang ni ialah solat. Siapa yang masuk masjid waqta hudurir ratibah, pada waktu sembahyang sunat ratibah. Sunat ratibah ni sunat yang diletakkan bersama dengan setiap solat. Contohnya sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, kan? 2 rakaat sunat sebelum subuh, 4 rakaat lepas zuhur, kan? Kan ada 12 sunat ratibah ni, ataupun solat sunat ratibah. Okey, tak apalah. Siapa yang masuk waktu itu, lalu dia nak sembahyang 2 rakaat, dan dia niatkan apa? Dia niat, ialah nak masuk masjid, nak duduk, kan? Kena sembahyang 2 rakaat dulu. Nabi kata, siapa yang masuk masjid wa arada an yajlis, dan dia nak duduk, fala yajlis hatta yarka'a raka'atain, jangan duduk kecuali selepas dia solat 2 rakaat. Okey, sekarang ni dia masuk, dah azan subuh, dia masuk masjid. Dia nak mana satu? Sunat ratibah sebelum solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, ke nak sembahyang solat sunat 2 rakaat masuk masjid? Mana satu? Okey, kat sini kalau dia masuk dan dia nakkan dua-dua sekali pun tak ada masalah, boleh. Okey. Wa kadzalika, begitu juga sekiranya ijtama'at ma'ahuma aw ma'ahadima sunnatul wudu, bercampur dengan tu pula baru ambil air sembahyang. Kita baru ambil sembahyang, muazzin melaungkan azan, masuk waktu subuh, masuk tu kita nakkan, masa setiap kali kita ambil wudu, kita nak sembahyang 2 rakaat. Tapi ni dah wudu, nak sembahyang 2 rakaat wudu, nak sembahyang 2 rakaat masjid, nak sembahyang 2 rakaat sunat sebelum fardu subuh. 2 campur 2 jadi 6, kan? Dia tak? Tapi mengikut kaedah ni, kalau ibadatnya sama, okey, benda tu boleh masuk sekali. Dia boleh masuk sekali. Okey? Dan dia tambah lagi, au salatul istikharah, solat istikharah. Samping tu juga istikharah nak kahwin, kan? Banyak ni. Maknanya 2 campur 2 dah 8 dah. Dan tak dan ni biasa imam dia keluar cepat ni, 5 minit je, ataupun 10 minit baru. Kalau dan pun 2.5 ya. Saya nampak contoh lah, kan? So dalam kes ni solat tu membawa maksud yang sama, iaitu solat sunat, kan? Bila solat sunat tu, dia kalau kita niatkan semua, dia merangkumi dalam tu, insya-Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Contoh yang kedua, siapa yang bersumpah iddata aymanin ala syai'in wahidin, bersumpah dengan sumpah yang banyak tapi benda satu. Okay, bendanya satu tapi sumpahnya banyak kali, kan? Wa hanatha fihi iddata marrat qabla takfir, dan dia telah melanggar sumpahnya sebelum beberapa kali dah dilanggar sumpahnya tu sebelum dia takfirkan, ataupun sebelum dia kafarahkan sumpahnya itu.
ajza'ahu kafaratun wahidatun 'anil jami'. Cukup dia kafarah sekali untuk semua. Okey. Dia sumpah tu sekali, dia sumpah tu banyak kali, tapi benda yang sama. So nak kira macam mana? Okay, disebabkan benda tu satu, sebenarnya kita kira satu lah. Saya sumpah tak nak pergi Johor, besok lah saya bersumpah tak nak pergi Johor. Dua-dua ni, lusa saya bersumpah tak nak masuk negeri Johor. Apa entah masalah dengan Johor, contohlah kan, okay? Ataupun lain lah, Kedah kan, saya sumpah tak nak masuk Kedah, tak nak masuk Kedah, tak nak. Kalau kira dia punya dah 10 kali dia cakap ni, okay, tiba-tiba dia langgar, berapa kali nak kena bayar? Tu maknanya kalau sebut 10 kali 10 orang miskin kena bagi makan. 10 kali 10 100 lah. Tak, disebabkan benda tu satu, 10 aja. Okey. Fa in kana al-halifu ala shay'ain fa akthar wa hanatha. Okey. Begitulah yang masyhur dalam mazhab. Maksudnya dalam mazhab al-Imam Ahmad. Okey. Dan Syekh Taqiyuddin fi hadhihi al-mas'alah akhirah an al-kafarah tata'addad bi ta'addud al-mahfuz alayh. Okey. Walaupun ada pandangan yang mengatakan kafarah juga berulang. Mana ada pandangan juga yang mengatakan 10 kali kau sebut kan, sekali kau langgar berapa? 10 lah kau kena bayar kan. Ya, kali 10. Maknanya 10 kali 10 dah 100 orang kena bagi makan. Okey, so nak langgar tu fikir elok-elok, nak bersumpah pun fikir elok-elok. Okay, semua benda ni menunjukkan kalau kita bersumpah, orang Islam ni kalau dia nak bersumpah, sekali dia bagi sumpah, dia sumpah dia tu ada nilai. Kita tak nak jadi macam kawan-kawan Afrika kita kadang-kadang 1 minit tu kan 10 kali dia cakap wallah. Ada seorang kawan saya betul, cakap wallahi aku dah pergi sana, wallahi aku dah pergi sini, wallahi aku dah buat yang ni, wallahi aku tak tahu benda ni. Kita kau kenapa sebut wallah ni? Semua boleh tak? Jangan sebut wallah. Wallah aku boleh sebut kan? Kan? Jadi dia pening, dia dah kalau dah biasa tu. Jadi jangan biasakan kita sumpah kecuali kalau betul-betul diperlukan. Okey. Baik. Itu kalau maksud sama kan? Ada khilaf lah. Tapi yang lebih kuat ialah dikira satu sahaja. Walaupun sumpah banyak kali, tetapi kira satu. Tetapi sekiranya kafarah tu berbeza. Okay, satu kafarah zihar, kemudian kafarah yamin, maknanya sumpah. Okay, kemudian kafarah satu lagi pula bersetubuh pada siang Ramadan dalam keadaan puasa. Okay, ini tak bolehlah nak samakan pasal tajuk ataupun topik yang berbeza-beza. Okay, ini lain, ini nak kafarah bersetubuh pada siang Ramadan ni kena apa? Puasa syahrain, 2 bulan berturut-turut. Okey. Boleh tak disebabkan ni 2 bulan berturut-turut yang puasa kafarah puasa untuk sumpah tu 3 hari, boleh tak masuk dalam tu lah? Maknanya 2 bulan tu dah apa? 60. Tu 3 60. Kira masuk dalam ni lagi. So 60 tu termasuk yang tu. Okey, kemudian apa lagi pula? Zihar. Kalau zihar kena puasa berapa? Masuk dalam ni. Tak. Ini 60, ini 3, ini lain. Okey, pasal dia punya subjek berasingan. Tapi kalau subjeknya sama lain. Okey. Saya rasa cukup dulu yang ni, kaedah yang ke 41. Kita sambung pada sesi akan datang kaedah yang ke 42. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tadi yang pengalaman Sa'ad. Bersatukan solat sebelum waktu subuh itu berdasarkan ijtihad beliau ataupun ada Ijtihad para ulama lah kan, pasal sekarang ni benda tu sunat. Okay, dia perbincangan dia macam ni. Nabi SAW tak sebut pun tahiyatul masjid, tak ada. Nabi sebut tak, Nabi tak kata kan siapa nak masuk kena sembahyang rakaat tahiyatul masjid, tak ada. Tapi ulama kita yang menamakan tahiyat masjid. Okay, Nabi pun tak kata lah pula solat sunat wuduk, tak ada. Tapi okey, satu-satu. 2 rakaat masuk masjid ni, Nabi hadisnya ialah siapa yang masuk masjid dan nak duduk, jangan duduk kecuali selepas sembahyang 2 rakaat. Okey. Sekarang ni kalau dia masuk dah sembahyang Zuhur, dia pun masuk sembahyang Zuhur, lepas tu habis bagi salam, boleh tak duduk? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh?
Macam mana? Okey. Dia masuk masjid. Dia nak duduk lah dalam masjid tu, dia nak baca Quran lama. Tapi masuk tu dah waktu Zuhur dan imam pun dah takbir dah. Dia pun masuk dengan imam pun bagi salam, dia pun bagi salam dengan imam. Dia nak duduk kan? Nabi kata apa tadi? Jangan duduk kecuali selepas sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang tadi berapa rakaat? 4. Perlu tak dia bangun 2 rakaat untuk menghalalkan dia duduk? Pasal Nabi kata jangan duduk kecuali selepas selepas dia sembahyang 2 rakaat. Perlu ke tak? Tak perlu, kerana yang 2 rakaat tu adalah sunat. Ini wajib lagi besar daripada sunat kan? Dan dia punya kaedah kat situ, kefahamannya ialah supaya masjid ni tak jadi satu tempat persinggahan. Main kita duduk kan, sembang-sembang ataupun tu betul-betul keluar. Dia masuk masjid ni dia ada etika. Dia masuk masjid kena ada wudu, sembahyang, ada adabnya kan. Itu dia punya yang ulama kita rumuskan daripada situ. Jadi yang pentingnya solat. Okey, jadi sekarang ni dia masuk, dia nak solat ke dia nak duduk. Okey, katalah dia jenis orang yang setiap kali ambil wuduk dia sembahyang 2 rakaat. Dia kat rumah ke kat mana ke, sekali tu dia pergi ke masjid, dia ambil wuduk, pergi ke masjid, masuk masjid. Dan dia kebiasaan dia adalah sembahyang sunat wuduk. Solat sunat wuduk Nabi tak sebut pun, tapi itu adalah perbuatan Bilal radhiyallahu anhu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, sama ada dalam mimpi ataupun Isra Mi'raj kan, mendengar bunyi tapak gerak tapak kaki Rasulullah Bilal dalam syurga. So bila ditanya kepada Bilal mengatakan tak adalah amalan yang besar kecuali selepas setiap kali aku ambil wuduk aku akan sembahyang 2 rakaat. Jadi Nabi katakan itulah dia perbuatan yang menjadikan kau dalam sana, okay, dalam syurga. Jadi daripada situ ulama kita pun sebutlah kan, antara sunat solat yang digalakkan ialah solat sunat wudu. So nama tu akhirnya jadi solat sunat wudu, penamaan tu lah. Penamaan tu. Okey. Jadi dia dah biasa buat benda tu. Dia masuk masjid. Kalau kat rumah pun dia buat juga. Kat mana-mana pun dia buat. Kat masjid pun dia masuk, dia nak niat benda satu ni. Okey. Okey, soalan dia. Kalau saya niat solat sunat wudu. Dia pun sembahyang. Dah habis sembahyang tu, Nabi kata jangan duduk kecuali lepas 2 rakaat. Ni 2 rakaat ni maksudnya siapa yang masuk masjid, 2 rakaat berkaitan masjid lah. Yang saya buat tadi 2 rakaat berkaitan dengan wudu. So kena ulang balik tak? Dia tanya kita, kena ulang balik tak? Jawapan kita ialah tak kena ulang. Pasal apa? Pasal Nabi kata siapa yang masuk masjid nak duduk. Maka maknanya masuk masjid tu dia nak duduk, kena sembahyang 2 rakaat. Kena ada sembahyang dulu sebelum duduk. Apa sembahyang tak kisah. Kan? Okay? Jadi dia sebenarnya niat tu boleh bercampur lah. Maknanya sekarang ni dia dah biasa solat sunat wudu, dan dia kalau nak masuk masjid pun dia akan sembahyang 2 rakaat. Jadi kalau dia niat ke yang ni pun, itu pun dah, kalau tak niat yang tu pun, itu pun dah tak kena buat dah. Dari situlah ulama kita mengatakan benda yang sama. Yang penting ialah solat sunat. Wuduk tu solat sunat ke solat wajib? Solat sunat. Tahiyatul masjid, sunat ke wajib? Sunat juga. Ya, pada masa yang sama dia ialah mak dia cakap kan, kau ni kena kahwin ni, tak boleh macam ni. Kena kahwin dengan kau ni, okay? Siapa dia ni? Calon dia. Tengok nak sabar juga, tapi kena istikharah dulu lah mak kan. So istikharah pula kena kat Masjid Haram. Ambil wuduk apa semua, masuk masjid. Mana satu ni? Nak istikharah ke, nak tu ke, nak ni ke? Bendanya sama sebenarnya, itu sembahyang sunat. Kalau dia sembahyang istikharah pun, maka tak perlu lagi ulang 2 rakaat masjid. Pasal istikharah adalah sembahyang sunat. Kena pula dia dah ambil lepas wuduk. Ambil lepas wuduk, dia laksanakan solat istikharah, sebenarnya dah merangkumi dah solat sunat wuduk. Pasal yang pentingnya solat sunat lepas wuduk. Itu kefahaman ulama kita. Daripada situ mereka rumuskan tak ada masalah. Okay? Tapi dia tak boleh jadi dua benda yang berasingan jadi sama, tak boleh. Contoh macam apa? Contoh sekarang ni man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia sambungkan dengan 6 Syawal. Ramadan wajib ke sunat? Wajib. Syawal tu 6 tu sunat. Okey. Dia habiskan Syawal, ada 6 hari dia tak puasa. Okay? So dia bila sampai Syawal nanti dia pun letakkan fikiran dia bahawa
6 tu ialah yang ganti tu, tapi dia buat dalam Syawal, kira sekali. Boleh tak? Boleh tak boleh? Pasal dia bersalahan dengan lafaz hadis tu. Lafaz hadis ada perkataan kemudian, summa, habis Ramadan kemudian 6. So selagi mana tak habis Ramadan, habiskan dulu, barulah 6. Okay? Berbeza dengan yang tadi tu, sembahyang 2 rakaat masuk masjid, sembahyang 2 rakaat wuduk, sembahyang 2 rakaat apa tadi, istikharah, dan sebagainya lah, yang okay. Dia sebenarnya masih lagi 2 rakaat. Okay? Dan dia boleh bercampur. Yang ni tak boleh, ni dah wajib, lepas tu ada ni sunat, lepas tu dia bergabung, ataupun ada perkataan kemudian kan. Dia tak sama. Itu cara yang saya faham daripada apa yang ulama kita rumuskan. Rumusan tu memang cantik. Kadang-kadang bila kita tengok, nampak macam sama, tapi kenapa berbeza? Okay? Memang ada benda yang boleh dicampurkan, ada benda yang tak boleh campur. Ini pun satu benda yang kita kena, makin kita belajar, kita akan nampak lah, ni boleh campur, ni tak boleh campur, ni boleh campur, ni tak boleh campur. Okay? Boleh? Siapa nak balik, rasa boleh balik dah kan, insyaAllah. Solat sunat tadi Ustaz, yang kita tahu masjid ke, and then kalau tengah sembahyang tak habis lagi, tapi dah ada iqamat tadi kan, kita tengah rukuk rakaat kedua ke, so terus masuk ke atau Dia dalam hadis kan sebut idza uqimatus salah fala salata illa al-maktubah. Kalau diiqamatkan untuk solat solat fardu lah kan. Iqamat tak ada solat yang tak fardu kan. Kalau diiqamatkan untuk solat fardu, maka tak ada solat kecuali solat yang fardu itu sahaja. Maknanya solat lain terbatal. Kita masuk tu tengok awal lagi kot, Allahu Akbar, yang sembahyang 2 rakaat ni, sampai rukuk tu tiba-tiba Bilal dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Macam ni tunggu. Okay, kalau kita fikir kan, imam subuh memang baca panjang. Kalau kat Mekah Madinah biasanya baca panjang. Habiskan dululah kan. Habis pun kita masuk pun sempat lagi kan. Tak. Dia sebenarnya kalau dah kamat tu cukup hapuskan. Maknanya solat kita tu sebenarnya terbatal, habis. Cuma caranya lah, ada ulama kata dah la salata sahihah, tak ada solat yang sah. Mana dah batal sendiri, so bangun terus lah, bangun terus pergi. Ada yang mengatakan bagi salam lah, tak apalah, mana-mana pun, yang pentingnya tak boleh teruskan. Okay? Kena masuk solat yang fardu tu. Ini Ustaz, fatwa Syekh Al-Albani pun mengatakan sedemikian itu. Sama-sama, kat Arab Saudi pun gitu kan. Dia akan satu je fatwa dekat Pakistan kot, kalau solat sunat sebelum subuh, dia orang akan kata habiskan dulu. Masa solat sunat sebelum subuh tu daripada dia orang dekat-dekat wajib, dekat-dekat hampir-hampir wajib. Dia tak wajib tapi hampir wajib. Macam mana tak ada orang kira kan, tapi yang pentingnya ialah kena habiskan dulu. Lepas tu kita sembahyang, kita nampak masuk ramai duk sembahyang kat belakang. Pasal apa? Dia pun nak semua kena sembahyang solat sunat subuh tu, yang hampir-hampir wajib tu lah. salam dulu tu kan, tak habis tadi, jadi kena matikan yang bagi salam tu macam mana kan? Kena Telah tu masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Jangan berdiri. Sami Allah liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. No apa? Jangan senyum kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi itu. Okey. Tak payah senyum kan. Okey. Okey. Tapi sebenarnya solat ni kalau kita dah niat tinggal tak bagi salam pun dia dah batal. Faham tak? Kita sebut Allahu akbar. Okey. Tengah sembahyang, tengah baca tu, dia teringat satu benda yang kira pada kita bahayalah kalau kita tak ada api ke kat belakang yang on, kita nak off kan. Kita niat tu nak tinggalkan, memang niat kuat kita nak tinggalkan, solat kita dah batal lah. Okay? Kalau berasa nak pergi ke tak pergi, itu lain. Okay? Tapi aku kena pergi sana ni kan, dan aku solat ni aku nak tinggalkan. Okay? Walaupun tak pergi salam, dah batal lah. So pergi lah, lebih elok daripada pasal dah batal lah kan. So caranya kalau gitu lebih elok bagi salam baru pergi. Kerana bagi salam ni pun berdasarkan hadis wa taslimuha wa tahliluha at-taslim kan. Solat ini yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah taslim, memberi salam. Menghalalkan untuk kita buat benda-benda lain kan, ialah memberi salam. Okey. Wallahu a'lam.
Okey, cukup buat saya rasa. Ya. Yang ni, yang 41 ni, dia kaedahnya mesti sunat dengan sunat atau sunat dengan wajib pun kita boleh masuk sekali. Contohnya macam ganti puasa Ramadan dengan sunat Isnin puasa. Dia boleh gabungkan sekali ke ataupun sebab dia wajib dengan sunat tak boleh digabungkan? Okey. Kita ganti Ramadan pada hari Isnin. Okey, kita pastinya dapat yang niat, tengok niat kita apa. Kalau niat kita tu ialah saya nak puasa sunat puasa hari Isnin. Okey. Lepas tu kita masih lagi ada satu hari Ramadan, kan? Niat kita adalah puasa sunat Isnin. Dia tak cover yang wajib tu. Dia tak cover. Tapi niat kita adalah yang wajib, kan? Nak ganti yang wajib pada hari Isnin, kan? InsyaAllah dia cover yang Isnin tu. Okey? Jadi kaedah ni dia tak bersangkut lah antara sunat dengan sunat atau sunat dengan wajib. Sunat dengan sunat ulang balik semula. Sunat dengan sunat atau sunat dengan wajib. Kaedah apa tadi? Tandinglah saya buat, kan? Dua ibadah yang sama dengan satu perbuatan. Tak, ini kaedah ni kekal, Tapi kaedah soalan tadi tu dia lebih kepada adakah memadai, kan? Adakah memadai? Mana contohnya sekarang ni, kalau saya kena ganti satu hari, okey, lepas tu saya nak ganti hari Isnin, kan? Dan saya niat apa? Niat ganti. Okey. Datang tengah hari ada jamuan. Boleh tak saya batalkan? Ganti Ramadan. Boleh batal tak? Ganti Ramadan. Tak boleh. Pasal apa? Pasal wajib. Okey. Tapi okey, hari Isnin. Ganti pada hari Isnin, kan? So kita sebenarnya dapat puasa tu adalah untuk ganti Ramadan. Tapi bila kita buat hari Isnin, maknanya insya-Allah lah, kan? Maknanya ada kelebihan juga kat situ. Puasa pada hari Isnin. Okey, satu hal. Kemudian kalau sebaliknya, kita puasa hari Isnin, kita ada satu hari kena ganti Ramadan, kita puasa hari Isnin, kita puasa sunat. Sampai tengah hari ada jamuan yang hebat lah, kan? So kita nak buka puasa, boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh, pasal tu puasa sunat. Ini menunjukkan dia tak mengganti yang tu. Dia tidak merangkumi puasa wajib tu. Okey. Kalau yang ni lain, dia benda yang semuanya sunat. Okey, semuanya sunat dan niatnya yang berbeza. Tapi yang penting yang nak buat tu adalah sunat. So boleh kita rangkumkan sekali. Okey, kerana dia tak ada satu yang mengatakan sunat untuk yang dia macam secara khusus tu, tak ada. Sunat wudu. Nabi sebut Nabi mentakrirkan, memperakui kata-kata Bilal bahawa dia sembahyang 2 rakaat, kan, selepas wudu. Rakaat apa tak ada. Tapi 2 rakaat tu memang sunat lah. Tapi sunat adakah yang khas untuk ni, tak ada. Masjid pula, nampak tak? Cuba digestkan benda tu lah, hadamkan benda tu dalam bentuk macam mana ulama kita nak cuba faham benda tu. Ada benda yang boleh bersatu dan ada benda yang tak boleh, kerana hukum dia berbeza. Ni hukum dia sama. Hukum sembahyang sunat tahiyatul masjid, hukum sembahyang sunat wudu, hukum sembahyang sunat istikharah. Bentuk dia sama tak? Sama je. Tapi kalau hukum puasa ganti Ramadan dengan hukum sunat hari Isnin, sama tak? Hukum dia lain. Puasa hari Isnin ni, kita sunat Isnin, kita boleh batalkan kalau kita nak. Tapi kalau dah ganti, tak boleh, kecuali dengan sakit atau musafir. Hukum dia sama. Okey? Itulah lebih kurang jawapan dia. Kalau tak apa kena pun dekat-dekat tu okey lah, kan, insya-Allah. Jadi kita tutup dulu dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala.